Awak cakap sama dia ghaib. Lagi pula awak cakap Allah Ta'ala akan memfakirkan. Mana awak tahu Allah Ta'ala akan memfakirkan? Apa awak dapat wahyu ke? Dia must be basis. Mesti ada buktinya. Mana? Allah Ta'ala kata, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Tidakkah aku telah berkata kepada kamu bahawa aku mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi? Ghaib ni makna benda yang tidak boleh nampak, tidak boleh didengari, tidak boleh dirasai, malah tidak boleh diketahui sama sekali, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, khususnya mesti wahyu lah. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa-apa yang engkau atau kamu zahirkan dan apa-apa yang kamu sembunyikan. Itu Allah Taala ni alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang ghaib dan yang maha mengetahui syahadah, benda yang tidak ghaib. Dan ini sebenarnya tidak tertentu kepada manusia biasa seperti kita, sama juga kepada para anbiya, termasuk Rasulullah SAW, di mana mereka juga dan bagi dia juga tidak mengetahui yang ghaib, melainkan jika ia diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada mereka atau kepada baginda. Sebab itu kepercayaan bahawa Rasulullah SAW mengetahui seluruh perkara yang ghaib ada tidak tepat sekali menurut ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah Ta'ala tak beritahu benda ghaib kepada sesiapa pun, melainkan kepada orang yang dia redha di kalangan Rasul. Surah Al-Jin ayat 26. Ada orang baca surah Al-Jin sebab nak beramal dengan ilmu kebatinan, nak bagi nampak jin lah, nak bagi boleh uruskan jin lah. Tak tahulah kan. Tuan-tuan boleh cek sini kat internet, amalan untuk mengetahui perkara ghaib bersabit dengan jin. Antaranya ialah membaca surah Al-Jin setiap malam Jumaat. Baca surah Al-Jin bukan sebab kita nak tahu benda-benda macam tu. Baca surah Al-Jin untuk kita memperbetulkan akidah kita tentang makhluk gaib berkenaan. Kerana orang Arab jahiliah ni, selain daripada dia mempunyai kepercayaan karut-marut berkaitan dengan Tuhan mereka seperti berhala dan seumpamanya, mereka juga mempunyai kepercayaan atau pegangan yang tidak tepat berkenaan makhluk gaib itu. Dia kata jin boleh bagi mudarat, jin boleh bagi manfaat. Atau kata Ibn Abbas dalam buku-buku tafsir, antara sebab ditukar surah Al-Jin atau sebagian ayat di dalamnya ialah untuk nak membetulkan akidah mereka tentang makhluk gaib itu. Dan menjadi kebiasaan mereka, kalau mereka pergi ke lembah-lembah atau tempat tidak ada orang, mereka kata, ya sahib hazal wadi, na'udzubika min syarri hazal wadi. Wahai penunggu ataupun yang duduk di kawasan ini, jinlah, kami berlindung dengan kamu daripada kejahatan tempat ini. Pasal apa nak minta perlindungan daripada jin? Allah Maha Pelindung. Tak perlu tuan-tuan nak minta perlindungan dengan makhluk ni. Allah Maha Pelindung. Ya. Allah ni Hafiz, Maha Pelindung. Mintalah perlindungan daripada Maha Pelindung Allah. Apa nak minta dengan jin? Kalau perlindungan yang zahir-zahir, kita orang kaya, jadi kita hire lah bodyguard untuk jaga kita. Oh, syirik tu. Itu benda zahir of course lah. Tak ada masalah sama sekali. Tapi jika melibatkan kepercayaan, benda-benda ghaib seumpama ini, dia tak boleh mudah-mudah itu. Percaya kepada jin yang jaga kita, dia tak sama percaya kepada bodyguard yang jaga kita. Habis itu tak payah buat polis ni semua tak payah ada, dia tak payah jaga kita, Tuhan jaga kan. Tak, itu lain. Allah Ta'ala suruh kita berusaha, benda-benda zahir ni kita kena buat. Other than that, serah pada Allah. Tapi benda ghaib tak boleh. Kita hanya perlu berlindung atau menyerah kepada Tuhan yang Maha Ghaib, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ikut standard Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan majoriti para ulama tahu saya, berlindung dengan jin ini membawa kepada kesyirikan. Tapi kadang-kadang hari ini dia tak namakan jin wali ghaib. Ahli nak ubah ke, ahli tak nak ubah ke, saya tak tahu kan. Kalau nak mudah urusan, baca ayat sekian-sekian, Fatihah ke apa, sedekah kat wali nak ubah. Wali ghaib, insya-Allah dia akan jaga kita, dia akan bantu kita. Lah, minta Tuhan lah jaga, apa pula nak minta wali ghaib jaga? Mana datang wali-wali ghaib ni? Ada sebut Al-Quran ke? Ada sebut hadis Nabi ke? Tuan-tuan kena jagalah benda-benda seumpama ni. Tak perlu. Minta perlindungan daripada Tuhan. Kita amal apa yang diajar oleh Nabi SAW, kemudian kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Cukuplah. Nak apa lagi? Benda gaib ni, selain Allah, yang Allah Ta'ala beritahu ialah Nabi dan Rasul. Kerana mereka menerima wahyu. Benda gaib tak ada orang tahu. Wahyu aja. It must come through revelation. Dalam ayat yang lain, contohnya surah Al-A'raf, ayat 188, kata Allah Ta'ala suruh Nabi kata kepada mereka, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki apa-apa untuk diriku, baik manfaat baik mudarat, illa masya Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mukjizat, ya. Walau kuntu alamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma masani yasu. Kalau aku tahu benda ghaib, nescaya aku akan memperbanyakkan kebaikan dan aku tak boleh disentuh kejahatan. Orang lain tak boleh buat jahat kat aku. Tapi tak. Kadang-kadang orang nak buat benda kat Nabi pun tak tahu nak buat benda kat dia. Kalau dia tahu benda gaib, dia boleh elak awal-awal. Nabi SAW dihadiahkan daging kambing oleh seorang Yahudi perempuan.
Yang disebut dalam hadis yang sahih, hatta termuat dalam Sahih Bukhari, di mana mereka cerita orang bagi daging kambing kat Nabi. Sedangkan daging kambing itu telah diracun, has been poisoned. Nabi memakannya dan juga beberapa sahabat yang lain. Sempat Nabi makan sikit, lepas tu daging kambing pun kata, "Ana ya Rasulullah masmuma." Oh the prophet, I have been poisoned. Wahai Nabi, aku dah diracun ni. Nabi dah makan. Kalau Nabi tahu benda gaib, nescaya Nabi takkan diracun seumpama itu. Pasal apa Nabi kena racun? Pasal Nabi tak tahu. Nabi tak tahu. Melainkan setelah diberi mukjizat oleh Allah. Daging kambing tu yang cakap. Jadi benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kata, "In ana illa nazirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Bukanlah aku melainkan hanya seorang pemberitahu berita sengsara dan pemberitahu berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sebab itu selain daripada kepercayaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah SAW juga must be based on revelation. Tengok Quran sebut pasal Nabi ni macam mana. Tengok hadis Nabi sendiri tentang baginda ni macam mana. Daripada situ kita berpegang. Daripada situ kita beriman. Dan kita tak boleh sekadar beriman tanpa apa-apa dasar atau dalil atau basis daripada sama ada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi SAW. Kerana tak dinafikan di sana atau di luar memang ada beberapa kepercayaan karut-marut yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Buat majlis, Nabi datang, ni Nabi ada. Tak dinafikan hari ni. Itu tak kira lagi yang Tok Bu dia kata, aku bila umur 80 tahun, muka dan nakir telah rehat dan tak tulis lagi kejahatan. Tak pernah dengar? Betul bukan itu, tengok kan. Dan tak masuk lagi, bukan hanya hal yang melibatkan Rasulullah atau Allah Ta'ala sendiri. Kadang-kadang hal yang biasa-biasa. Kita kalau nak fakir, Allah Ta'ala akan memfakirkan kita dengan sebab-sebab tertentu. Salah satu sebab ialah bila kita menggunakan sikap yang patut. Sikap patut tuan-tuan, dia kata boleh sebab fakir. Apa connection sikap dengan rezeki tu? Ada connection tak? Kalau kita tanya, ada dalil? Lagi dia pemarah. Ni Wahabi minta dalil. Awak cakap sama dia gaib. Lagi pula awak cakap, Allah Ta'ala akan memfakirkan. Mana awak tahu Allah Ta'ala akan memfakirkan? Apa awak dapat wahyu ke? Dia must be basis. Mesti ada buktinya. Mana? Yang mana tidak berteraskan kepada nanah agama. Sebenarnya bukan hanya tidak betul sama sekali. Malah ia akan menyumbang kepada khurafat dan in worst case scenario, dia boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perlu diarahkan. Hal seumpama ini dia perlu ada sandaran. Dan tak boleh kita bercakap semena-mena kerana kita sandarkan kepada Allah. Which is saya kata ini satu pendustaan. Bukan hanya kepada agama tapi kepada Allah sendiri. Awak kata Allah memfakirkan. Oh, kalau Allah Ta'ala tak kata begitu, awak kata begitu. Awak telah berdusta kepada Allah. Awak ni tak takut masuk api neraka. Awak ingat masuk api neraka ni sebab minum arak saja ke? Sebab zina saja ke? Awak berdusta kepada Allah dan Rasul. Itu tempat awak pergi juga pun. Dan lebih buruk lagi awak merosakkan minda umat. Betul tak? Jadi perlu dielakkanlah hal seumpama ini. Okey, jadi nak cerita begitu